Kita mula no. Boleh, Boleh no. boleh, boleh. InsyaAllah no. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. dan ni saya ditugaskan ke apa ke whatever lah kan. Nak cuba bercakap-cakap ni dengan depan kamera lah senang cerita. Mengendalikan untuk program malam ni. Saya memperkenalkan diri saya Muhammad Naim bin Yahya. Kalau ikut ejaan nama saya tu nama tak penuh tu katanya. Kalau tak ikut IC katanya kalau ikut. Tapi tak apa lah. Kita bedal je lah. Okey, untuk memulakan majlis kita minta VM Ustaz Zaizat untuk bacakan doa untuk mendapat keberkatan insya-Allah memudahkan urusan segalanya yang sakit disembuhkan, yang agak-agak pening tu disihatkan. InsyaAllah. Tafadhal Masturah. Alhamdulillah, terima kasih Encik Naim. Baik, kita mulakan dengan baca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wahai Tuhan kami, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membantu kami untuk menjalankan perniagaan kami, ilmu yang membantu kami untuk menjaga kesihatan kami, ilmu yang membantu kami untuk menjaga kesihatan ahli keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, kami memohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang baik untuk diri kami, ahli keluarga kami, juga membantu orang-orang di sekeliling kami untuk mendapat rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami usahakan pada malam ini salah satu ibadah yang diterima-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Okey, terima kasih pada VM Saizat, Ustaz VM Ustaz Saizat. Tu yang penuh dia katanya tu. Cepat kot. Okey, sebaik-baik kita merancang perancangan Allah juga yang menentukan. Bagaimanapun kita kata kita tak ada buang lengah-lengah makan masa, kita terus untuk yang bab pertama lah ya. Bahagian pertama ni kalau ikut nak dicerahkan malam ni bab 3 aplikasi padaderma dalam penyelarasan sistem imun oleh VM Ustaz Zaizat sendiri. Untuk yang pembentangan untuk sesi pertama lah. Okay, saya minta Ustaz teruskanlah terus untuk selanjutnya yang sebaik-baik mungkin. InsyaAllah ilmu yang bermanfaat. Tafadhal Mustur. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Naim. Macam pengurusi majlis ni pula sambutan Majlis Rasul pula. Okay, baik. Okay, untuk malam ni Alhamdulillah sebenarnya asalnya tajuk kita malam ni ialah sakit sebab toksik banyak dan nutrisi kurang. Jadi saya punya tajuk malam ni tak lari jauh mana daripada tajuk asal, dan saya cuma ingin mengulang kaji balik tajuk yang saya pernah bentangkan supaya saya boleh dalam masa yang sama saya boleh faham semula, boleh bantu untuk mengukuhkan kefahaman saya, juga membantu tuan-tuan dan puan untuk faham lebih lanjut tentang imun sistem, dan macam mana Lindsay membantu dalam menyelaraskan imun sistem kita berdasarkan kajian telah disebut oleh dalam buku hijau ni ya. Buku hijau ni. Okey, baik. Jadi, tajuk yang saya nak bentangkan pada tuan-tuan pada malam ni ialah um, bab 3. Buku kita ni ada banyak bab. Salah satunya kita bab 3 lah yang saya rasa
Mungkin ramai orang tak baca lagi buku ni. Kan, ramai tak baca lagi buku ini. Dan insya-Allah pada malam ni, sebab kalau kita nak harapkan kita sendiri baca mungkin agak susah. Soal bila sebut membaca ni perkara yang agak susah bagi orang nak membaca. Kan, kesempatan masa dan sebagainya. Okey, jadi insya-Allah pada sesi malam ni kita ambil satu bab saja, secara ringkas kita diskusi, kita summarizekan apa yang kita boleh faham tentang bagaimana linzi ataupun ganoderma boleh diaplikasi untuk menyelaraskan sistem imun kita. Apa maksud selaras sistem imun kita ni? Maknanya back kepada kita meletakkan kembali ataupun mengembalikan semula sistem imun kita pada tahap yang sepatutnya, yang optimum. Maknanya tak boleh terlalu kuat, tak boleh terlalu lemah. Dia pada keadaan yang sepatutnya, pada keadaan yang tertentu, yang keadaan dia bersedia. Okey, baik. Sebelum tu, mari kita tengok sistem imun kita. Sistem imun kita ni sebenarnya kalau ikutkan daripada sekecil-kecil sel sampailah satu sistem yang lengkap. Sebab sistem imun kita ni dia bukan sekadar sel, tetapi dalam sistem imun ada juga beberapa sistem lain yang melengkapi membentuk satu sistem imun. Baik, secara amnya, sistem imun terdiri daripada pelbagai jenis sel imun yang saling bekerjasama dalam melindungi tubuh badan kita daripada benda asing dan penceroboh. Sebab bila benda yang masuk dalam badan kita ni, dia tak nampak. Dia tak nampak yang bentuk yang halus. Dia masuk melalui salur darah kita lah. Melalui hidung kita, kulit kita, mulut kita, makanan yang kita ambil. Kita tak nampak. Dia masuk dalam benda yang sangat halus, yang boleh kena plastik ini, yang boleh respon terhadap benda asing ini, hanyalah sel-sel imun kita. Ini di antara sel-sel imun kita yang ada yang respon pantas, ada yang responnya perlahan. Kalau tengok di depan ni adalah pelbagai bentuk dan namanya. Bentuknya mungkin nampak kartun, tapi sebentar ni saya akan tunjuk tuan-tuan gambar yang dapat diambil dengan mikroskop. Ya. Baik. Ini di antara gambar-gambar sistem imun badan kita yang menghampiri menyerupai asal. Walaupun nampak macam kartun, nampak macam kartun gambar, tapi dia sebenarnya tak jauh daripada asal dia. Yang tak daripada asal dia. Saya tak nak cerita panjang yang itulah. Cuma nak cerita yang ni, yang secara amnya, sistem pertahanan badan kita, dia terdiri daripada beberapa sistem. Sekejap ya. Okey, baik. Pertama, kalau tengok di belah atas kanan kita ada sel darah putih, white blood cells. Yang ini sangat penting kerana dia menyerang benda-benda asing yang masuk dalam darah kita serta tisu-tisu badan kita. Ya, okey, baik. Yang kedua, kelenjar thymus. Dia ada sel T. Sel T ni salah satu komponen sistem imun kita. Okey, baik. Kemudian ini kedudukan kelenjar thymus di sini. Di sini di atas, di dekat saluran pernafasan kita ni, situ pada gambar ni. Kemudian bawahnya adalah spleen. Spleen di mana spleen ni? Di sini. Dekat bawah pinggang kita lah. Melindungi daripada jangkitan bakteria. Protecting itself against bacterial infections. Dan kemudian seterusnya yang bawah yang keempat ialah stomach and intestine, iaitu perut dan usus. Nampak tak? Perut dan usus sangat penting. Bukan sekadar untuk makan. Biasa kita fikir perut, usus, makan. Tapi perut dan usus ni sebenarnya ialah sebahagian sistem imun kita yang menjaga, yang mempertahankan tubuh badan kita melalui makanan-makanan yang masuk ni. Kadang-kadang ada macam-macam bakteria, ada macam-macam kulat, benda-benda asing lah yang tak patut masuk dalam badan kita melalui makanan. Ada lalu kat perut kita, maka perut dan usus ni salah satulah tempat yang ada dipanggil asid perut untuk membunuh bakteria-bakteria berbahaya. Ada antibodi ya untuk melawan virus dan patogen yang masuk dalam saluran usus. Penting kan usus yang baik ni. Okey, baik. Kemudian sebelah kiri atas nodus limfa ataupun lymph nodes, iaitu ada sel-sel imun sistem yang dipanggil lymphocytes yang berfungsi untuk menghapuskan benda asing patogen yang masuk badan kita. Okey, kemudian kita ada adenoids. Adenoids ni adalah duduk pada tisu dia. Adenoids ni adalah satu tisu yang duduk di antara tonsil dengan hidung. Di belakang tu, di sini ya.
Okey, baik. Jadi fungsinya sama juga, membantu sistem imun kita melawan jangkitan, memastikan kandungan cecair badan kita seimbang, balance, cukup bekalan air. Sebab kalau badan kita kurang air pun bermasalah. Kita ingat air ni fungsinya macam tak berapa penting. Tapi kandungan air yang cukup dalam tubuh badan penting untuk sistem imun kita berfungsi dengan baik. Itu sebenarnya. Dan adenoids dan tonsil, dua ni berfungsi untuk memerangkap germ bakteria, kuman yang masuk melalui mulut dan hidung. Ya, okey, baik. Kemudian respiratory system, sistem pernafasan kita, paru-paru, ya, jantung, sebagainya ni. Okey, kita ada silia, satu rambut yang halus dalam saluran pernafasan kita yang ada dalam sepanjang saluran pernafasan kita ni, untuk memerangkap benda asing yang masuk serta dikeluarkan semula melalui mukus, hingus ni lah, ya. Okey, baik. Kemudian kulit. Kulit ni, kulit yang membalut tubuh badan kita, kulit ni juga sebenarnya sistem imun tubuh badan kita. Sangat penting kulit ni, besar peranannya untuk menjadi pertahanan benteng terhadap serangan benda asing. Sebab tu kadang-kadang penting untuk kita mandi, kan? Jangan tak mandi. Penting untuk kita jaga kulit kita ni betul-betul. Nanti saya akan cerita apakah benda-benda yang akan merosakkan kulit kita, yang boleh menjejaskan sistem pertahanan tubuh badan kita. Okey. Penting ya sebenarnya kita kena cakna ataupun ambil tahu juga tentang sistem imun kita ni. Sebab apa? Sebab kita nak, bila kita cerita dekat prospek ataupun dekat dekat downline kita, kita bukan nak promote produk sebenarnya semata-mata. Kita nak promote kesihatan. Nak dia orang alert, nak dia orang cakna tentang pentingnya kita menjaga tubuh badan kita untuk kita sihat. Bukan suruh makan linzi. Tidak. Sebab kalau nak makan linzi banyak tak mampu. Tapi suruh jaga kesihatan. Bila bila dah tak sihat, sakit, tu kena ambil linzi. Ataupun bila nak kekalkan kesihatan ni, daripada jatuh sakit, kena ambil linzi. Tapi jangan kena tahu, apakah yang ada pada tubuh mereka ni yang perlu jaga. Yang kena jaga. Yang orang tak nampak. Dia orang nampak ada mata, rambut, telinga itu je. Tak nampak benda-benda je tak nampak. Tak faham. Super macam kereta. Kereta kalau kita hanya pakai kereta tapi tak tahu jaga kereta kita, pakai je, tak tahu nak tukar minyak hitam bila, tak tahu tayar pakai tayar sampai tayar botak, tak reti tukar tayar, bawa je kereta, tak tahu isi minyak, tak tahu tukar, tak pandai pergi servis, semua tak tahu, pakai je. Macam kita, pakai je tubuh badan kita. Maka sampai masa dia dah rosak, teruk, dah susah. Kan? Sebab tu penting kita ambil tahu juga cakna apa yang kita guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni. Okey, baik. Jadi antara perkara yang penting yang kita kena ambil tahu adalah perkara-perkara yang akan mempengaruhi sistem imun kita. Faktor-faktor yang akan menyumbang kepada tindak balas respon sistem imun kita. Baik. Pertama ialah kita lihat dari segi faktor luaran. Extrinsic ni faktor luaran. Baik. Antara faktor luaran yang boleh mempengaruhi sistem imun kita ialah keselamatan makanan. Food security. Bagaimana kita mampu untuk mendapatkan makanan yang bernutrisi, berkhasiat, dan bukan sekadar bernutrisi dan berkhasiat tapi cukup makan. Cukup dapat makanan yang bernutrisi, berkhasiat ni. Kemudian mudah untuk mendapatkan makanan yang sihat. Kalau tengok sekarang ni, kita lebih mudah untuk mendapatkan makanan yang tidak sihat berbanding makanan yang sihat. Tengok di iklan di televisyen promotes makan makanan yang seperti fast food sebagainya. Makanan yang bahkan bukan sekadar makanan seperti makanan segera fast food tu, bahkan makanan di luar sekalipun, makanan di restoran, di kedai, di tepi-tepi jalan, itu juga boleh dikatakan sumber-sumber yang menyebabkan makanan kita tidak berkhasiat. Kita tak tahu apakah jenis sos yang digunakan untuk makanan kita. Kadang-kadang berkemungkinan peniaga ingin mengurangkan kos dalam bahan mentah, mungkin terpaksa memilih bahan mentah yang murah. Ya, risiko bahan mentah yang murah mungkin dia banyak benda-benda bersifat artificial. Banyak kepada uh, bahan mentah yang asalnya pada bahan mentah yang murah untuk nak menghasilkan kicap. Itu yang menyebabkan ada yang ditarik balik lesen makanan tak sihat kerana kicap dan sebagainya. Bukan sekadar di fast food tapi di restoran pun sama juga. Sebab tu kita kena cakna. Kan? Kadang buah garam banyak sangat. Kan? Sampai terlebih garam. Pun kita makan makanan yang tinggi garam.
bukan sekadar di fast food. Sebab tu kita kena pastikan sebaik-baiknya makanan yang bernutrisi dan berkhasiat ni ialah kita sendiri yang sediakan di rumah. Kalau di luar ada makanan yang bernutrisi berkhasiat tapi kena cari, susah cari, kena cari. Lepas tu orang kalau boleh adalah orang yang boleh promote, boleh bisnes makanan yang bernutrisi dan berkhasiat supaya senang orang dapat. Orang sibuk kan, sibuk bekerja, tak sempat sediakan makanan. Kan, termasuklah sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa. Jadi benda macam ni bila kurangnya akses, kurangnya orang susah nak dapat makanan yang sihat, terpaksa orang pilih makanan yang tak sihat. Jadi sangat baiklah kalau orang boleh mampu menghasilkan makanan yang berkhasiat, yang ada sayuran, buah-buahan, yang sihat masa masaknya kan. Maka sangat bagus. Itu semua itu punca-punca yang menyebabkan pada penyakit ya. Makanan kita. Kita tak tahu makanan kita ni macam mana disediakan. Ya. Baik, kemudian yang kedua radiasi ultra ungu. Ni sangat sangat mustahak juga. Tambah sekarang ni kita terdedah cuaca yang sangat panas. Jadi di situ ada kebarangkalian kita terdedah kepada sinaran ultra ungu radiasi yang berlebihan menyebabkan mengganggu sistem tubuh badan kita, mengganggu keseimbangan sistem imun tubuh badan kita. Pun tak baik. Kalau kita banyak aktiviti luar terdedah pada cahaya matahari yang panas menyebabkan tubuh badan kita rasa stres. Maka kita akan rasa mudah untuk dapat penyakit. Sebab tu bila cuaca yang sangat panas, kurangkan aktiviti di luar. Sebab dia akan menyebabkan kita terganggu tubuh badan kita untuk melawan penyakit. Kita akan mudah dapat kanser kulit, penyakit mata. Sebab itu untuk radiasi ultra ungu ni untuk bantu kita menghadapi yang kadang tak apa elak juga kena keluar. Maka eloklah kita ambil produk Shanghou yang ada ultra UV block untuk kulit kita ya. Lepas tu makan linzi yang bagus untuk mata kita. Sebab kena jaga mata dan kulit ni risiko yang sangat tinggi untuk radiasi ultra ungu UV. Okey, baik. Kemudian perubahan cuaca yang ekstrim. Kadang kejap panas sangat melampau, tiba-tiba sejuk sangat, hujan lebat. Ya. Kadang-kadang perubahan cuaca ni bukan disebab, memang cuaca ni kehendak Allah Ta'ala. Tetapi ada yang menyebabkan dia lebih ekstrim ni disebabkan faktor pada industri. Kegiatan aktiviti industri. Kalau kita duduk di kawasan yang ada industri berat, kita mudah untuk dapat kan, keadaan perubahan cuaca yang tidak baik. Contohnya sepatutnya hujan tu hujan biasa. Tetapi bila duduk kawasan yang berhampiran dengan industri, kita mungkin dapat risiko hujan yang tidak sihat dan sebagainya. Dan perubahan cuaca yang ekstrim juga menyebabkan kita, kalau orang tu tak berapa sihat, dia mudah terjatuh sakit. Okey, yang ketiga, yang keempat ialah isu kebersihan yang teruk. Kebersihan tu biasa, tetapi kadang-kadang teruk sangat. Apa kita lihat teruk sangat contohnya seperti di tandas-tandas awam, di luar, kalau di ibu kota, di kaki lima bandar, kadang-kadang sampahnya, kebersihan, bau bau najis sebagainya yang teruk lah, yang teruk. Ataupun kalau minta maaf kalau saya sebut di PPR selalunya kadang-kadang, bukan semua kadang-kadang yang sistem sampahnya susah. Ni risiko kalau duduk di kawasan yang kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Rumah tinggi sangat kan, tetapi tidak ada sistem pembentungan, sistem sanitasi yang baik. Maka sampah pun bertaburan, orang pun tak ada kesedaran untuk jaga kebersihan. Ini semua akan mengundang penyakit. Okey. Yang termasuk yang kelima tadi ni ialah kepadatan penduduk yang melampau. Sebab itu kita tak digalakkan untuk duduk di tempat yang terlalu kepadatan yang sangat tinggi. Kerana dia mengundang kesihatan yang sangat tidak baik kepada kanak-kanak dan orang dewasa. Termasuk menyumbang kepada kesihatan mental, stres kan. Dengan bunyi bising, dengan kerok yang terlalu ramai, masuk tempat terlalu ramai, tak berapa sihat untuk isi rumah. Jadi kena 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 cari alternatif lain, duduk kawasan yang kepadatan penduduknya rendah ataupun sederhana, bukan tinggi. Tak elok, tak berapa sesuai untuk kesihatan tubuh badan. Dia mengundang pada macam-macam penyakit, kesihatan mental, mudah untuk dapat jangkitan penyakit berjangkit bila datang satu wabak. Itu satu risiko juga kawasan yang kebetulan penduduk melampau. Kadang-kadang ada tempat yang tak elak, kadang-kadang ada tempat boleh elak. Contohnya kalau sekarang ni banyak projek yang perumahan yang tinggi tapi rapat-rapat. Rapat-rapat, berblok-blok rapat-rapat ni. Yang macam di China. Rapat-rapat itu berisiko sebenarnya. Kalau tengok
Kanak-kanak tidak ada tempat untuk beraktiviti, terlalu rapat, bersosial tak bagus, tidak bagus. Sebab tu kalau tengok di China, apa dia ada satu polisi dihadkan kepada 2 orang anak saja satu keluarga sebab nak mengelakkan risiko ni masalah isu kesihatan ni. Sebab kalau tinggi sangat kepadatan penduduk, dah duduk rapat-rapat ramai kan, akan kos lebih tinggi untuk kerajaan mereka tanggung. Kalau kena wabak, sesekali kena wabak memang memang banyaklah belanja dikeluarkan. Itu sebab faktor-faktor luaran ni, faktor luaran yang mengganggu, menyumbang pada masalah kesihatan. Yang seterusnya kemiskinan. Kalau ke tempat-tempat yang miskin, negara miskin ataupun di Malaysia pun ada juga kawasan-kawasan yang kadar kemiskinan yang sangat tinggi. Sampaikan tak mampu untuk menjaga kesihatan. Ada, ya? Ada. Maka ini juga tempat yang benda yang boleh bawa kepada menyumbang pada masalah kesihatan. Kadang-kadang bila penyakit, bila sakit dan miskin, maka susah untuk mendapatkan kualiti kesihatan yang baik, maka itulah akan menyebabkan mereka hidup dalam keadaan sakit. Dia yang terakhir sekali adalah kurang bekalan air bersih. Sebab tu bekalan air bersih sangat penting. Kalau dulu, zaman kita dulu sebelum ada penapis air, kita pakai penapis air yang biasa ataupun kita masak air sampai dia mendidih, baru kita sejukkan air minum. Sebab bekalan air yang kalau kita tak buat macam tu, kita terdedah untuk dapat pelbagai penyakit. Kita tak tahu dalam air ni ada pelbagai bakteria, kuman, mikroorganisma yang halus tak nampak, nampak jernih, tapi bila kita masuk lab hantar air, dia tak sihat sebenarnya. Tapi kita tak nampak mata kita bukan mikroskop kan. Mata kita bukan mikroskop. Jadi itu sebab kena penting bekalan air yang bersih. Dulu-dulu kena masak sampai mendidih. Sekarang dah ada teknologi, ada penapis air kan, dijaga servis setiap 4 bulan. Itu salah satu cara lah untuk dapat bekalan air bersih. Tapi ada juga tempat yang tak dapat bekalan air bersih. Kan? Itu yang kita kena alert untuk menggunakan bekalan air bersih. Sama pula kalau dalam Islam, hatta kalau bekas air yang terbuka di rumah sendiri, kita tapis air. Tapi kita tak ranjak, tapi tak tutup. Itu pun menyebabkan terdedah kepada risiko dimasuki pelbagai uh, bakteria ke, habuk ke, ataupun ada orang tiba-tiba lari tu bersin ke kan. Tak tutup mulut ke, batuk-batuk masuklah dalam tu, membiak. Sebab tu kalau dari segi fiqahnya, kalau minum air dalam bekas yang terbuka ni hukumnya makruh, tak haram, makruh. Kalau tutup bagus. Tapi kalau macam kopi kan, kopi tu sekejap-sekejap tak apalah. Ni kalau tempoh masa yang lama kan, sekejap tak ada masalah. Ni faktor luaran ya, faktor luaran. Satunya faktor dalaman, intrinsik, daripada diri kita sendiri yang menyebabkan, yang mempengaruhi sistem imun badan kita. Pertama, amalan pemakanan yang tak berkhasiat. Bila makan makanan yang tak berkhasiat seperti fast food ataupun makan Maggi, selalu makan makanan yang kadar garam tinggi, makanan yang tak sihat sebagainya, jadi amalan, selalu tabiat. Kalau sekali sekali setahun tu tak apa dah, kan? Tapi memang tabiat yang selalu makan yang tak sihat, maka dia mempengaruhi sistem imun kita jadi lemah. Jadi lemah. Kedua, jangkitan penyakit. Sekarang ni banyak, lepas satu wabak. Macam-macam jangkitan penyakit. Tak sekadar wabak saja, penyakit biasa pun jangkitan virus, kuman kan. Jangkitan kuman, jadi penyakit sakit, demam sebagainya. Itu antara faktor yang menyebabkan sistem imun kita sedikit terganggu. Jangkitan penyakit. Sebab tu kita nak elakkan, kita boleh putuskan jangkitan penyakit tadi. Macam amalan penanganan sihat, kita boleh hentikan amalan makanan yang tak berkhasiat ni. Kita plan balik, rancang balik, disiplin balik, amalkan makanan yang berkhasiat, makanan yang berkhasiat. Jangkitan penyakit, amalkan cara yang betul dalam keadaan kita bersakit. Contohnya bila kita batuk, tutup mulut kan. Adab Islam pun begitu kan, batuk tutup mulut. Bila kita bersin, tutup hidung kita dan tutup muka kita, ataupun berpaling ke arah tempat yang tidak ada orang. Jangan bersin ataupun batuk ke tempat ada orang. Tak kena pula. Kita menyebabkan penyakit dia kan, di tempat yang tak ada orang, tutup sebagainya. Itu adab dia lah. Sebab memang penyakit ni bila kita bersin tu satu nikmat, dia cakap alhamdulillah sebab penyakit keluar. Bila keluar tu kena kat orang lain pula. Okey gitu. Jadi kena jagalah, putuskan jangkitan penyakit ni. Okey. Dan tekanan psikologi. Mana tekanan sekarang ni banyak orang ada tekanan psikologi, masalah pelbagai, masalah segi ekonomi, masalah tempat kerja dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan sistem imun kita lemah. Kemudian yang keempat, badan tak sihat. Kadang-kadang ada orang memang dia memang sakit dah, sedia asal sakit.
Dia memang ada kencing manis, dia ada darah tinggi, penyakit keturunan sebagainya. Itu keadaan, bila keadaan asal mana tak sihat, itu menyumbangkan lagi, mempengaruhi sistem imun dia. Dan yang terakhir adalah faktor dalaman ialah dehidrasi. Kurang minum air. Sebab tu penting minum air secukupnya. Ni kalau minum air sikit kurang, kita mendedahkan diri kita untuk mendapat sakit. Sebab tu penting kita menjaga tubuh badan kita sentiasa keadaan cukup berkaitan air. Minum air masak secukupnya. Okey, baik. Jadi, bagaimana cara kita nak tahu sistem imun kita ni sihat? Sihat. Salah satunya lah kalau kita perasan kan, bila kita demam, yang tak sembuh-sembuh kan. Biasa kalau demam, dalam sehari atau 2 hari itu normal. Tapi kalau tak baik-baik juga, mungkin ada jangkitan tertentu. Jadi bila sampai di hospital, kadang doktor nak tengok dia ni demam lama tak baik sebab apa, biasa dia akan ambil darah. Dia ambil darah. Dia ambil darah sebab apa? Sebab nak tengok dalam badan kita ni sel darah putih. Jumlah sel darah putih kita. Adakah normal, adakah kurang ataupun terlebih. Kalau sel darah putih kita kurang daripada sepatutnya, kita memang mudah jatuh sakit. Badan kita tak mampu lawan patogen. Kalau kita normal dan sekitar 3.5 sampai ke 11 ataupun 9. Ini dalam buku hijau sebut 9. Kan? Maka ini keadaan normal lah. Mana sistem imun kita cukup askar dia. Cukup tenteranya. Kalau terlebih pula, banyak sangat pun tak bagus. Kadang-kadang bila banyak sangat kan, sampai tak ada kerja kan. Imun tak ada kerja, lebih banyak ni, askar lebih banyak. Tak ada kerja, dia serang sendiri pula. Boring ya. Banyak sangat askar. Serang tubuh badan kita sendiri balik. Dan bila terlebih sistem imun terlebih respon, autoimun dia akan menyebabkan radang, leukemia, TB, tumor, alergik. Dia kemudian sebagainya penyakit-penyakit lain. Bertindak lebih agresif serang organ sendiri. Ya, okey. Biasanya kalau kita tengok kan, bila doktor ambil sampel, dia ambil darah kita, hantar di makmal untuk tengok kandungan komponen dalam darah. Dia akan tengok antaranya pertama di WBC ni. WBC ni lah white blood count, bilangan sel darah putih. Kalau tinggi sel darah putih ni, mungkin kebarangkalian ada jangkitan bakteria, mungkin ada kebarangkalian jangkitan parasit ataupun alergi ada alahan. Kemudian ada mungkin kalau basofil tinggi, ada mungkin ada jangkitan penyakit-penyakit lain ya. Ni antaranya lah doktor pandai baca lah ni. Melalui darah dapat nampak dah kesan dia ya. Kalau dalam kat tepi ni, yang ini tepi ni adalah julat yang normal. Kalau dalam sekitar range ni, angka ni mana normal. Dia kalau lebih macam contoh ni lebih kan 15.5. Dia lebih daripada kadar sepatutnya 11.7. Maknanya dia mungkin ada jangkitan Dia bagi penyakit, saya tiga apa bang? virus, jangkitan Dia bagi virus saya ataupun bakteria. Maknanya sistem ini terlebih responnya. Ada sebab dia, jangkitan kuman ke bakteria. Macam tu. Kalau macam ni, 1.5 contoh mana? Okey, 1.5 terlebih lah. Ni adalah yang normal. Ni result yang dapat. Yang ni result yang dapat dalam darah kita. Yang sini yang normal. Ni biasa yang apa? ujian darah yang dibuat lah. Okey, baik. Jadi, Dia tengok bagi fungsi seratus. linzi kita. Kita Sana nampak tadi, isu masalah kesihatan kita sangat penting berbalik kepada sistem imun kita. Jadi, linzi memang diaplikasi untuk tubuh badan kita ni kembali normal sistem imun kita. Diselaraskan balik. Kalau yang terlebih kuat, dikembalikan keadaan yang sepatutnya supaya tak merosakkan organ sendiri. Kalau terlalu lemah, selalu sangat sakit, maka ditingkatkan, dikuatkan balik sistem imun tersebut supaya kembali kepada tahap yang sepatutnya. Di dalam linzi ada kandungan-kandungan yang mampu membantu untuk menyelaraskan balik sistem imun kita. Apa dia? Yang basicnya pertama, phytophthins. Tertepin, melaraskan sistem imun kita. Kita memang dah dapat pensijilan bahawa memang linzi kita terbukti melaraskan sistem imun kita. Kemudian kita ada polisakarida makromolekul yang menguatkan pula sistem imuniti kita, khususnya pada orang yang lemah sistem imun. Jadi dua ni dia balance. Kalau siapa yang kuat dia akan laras balik turun. Siapa yang lemah dia kuatkan balik. Tapi antara tertepin dengan polisakarida ni, kenapa tertepin nombor satu? Sebab tertepin ni lebih banyak sikit lah. Lebih sikit berbanding posakarida. Tapi kalau dalam linzi targeted, dia berbeza pula. Kandungannya ada yang banyak posakarida, makromolekul. Contohnya macam YKI. Ada yang banyak tertepin pula. Contohnya dalam YK, Masya Allah, YKK ke, YKS ke. Contohnya begitu ya. Okey, baik. Jadi, bagaimana kita nak tahu sistem imun kita kuat? Baik, tubuh badan kita ada sistem imun yang boleh diselaraskan.
Yang sendiri akan respon. Dia sendiri akan bekerja, jaga tubuh badan kita yang macam bersifat seperti pengawal, bodyguard. Bodyguard. Ada benda asing masuk, dia akan bertindak. Ha, kalau tubuh badan kita sistem imun bagus, tandanya apa? Kita jarang sakit. Kalau selalu sangat sakit kan, ni mungkin sistem imun tak apa comel, tak apa cantik. Kalau tak sakit pun masalah juga. Sihat semua, kan, tak pernah sakit pun. Masalah juga, kena berhati-hati. Bukan nak kata dia tu bahaya, tidak. Kena berjaga-jaga juga. Takut-takut dia ada serangan senyap. Serangan senyap. Contoh kan, biasa kita dengar orang yang ada kanser, orang ada masalah jantung. Tak ada, kadang tak ada tanda pun. Masalah liver, masalah hati. Kadang tak ada nampak tanda pun. Lama-lama tup-tup tiba-tiba la ilaha Allah, dah stage 4 dah. Dah sampai tahap kritikal. Kan senyap tu kan. Kan jaga-jaga juga tu badan kita. Kemudian salah satu tanda sistem imun kita bagus juga, kita cepat sembuh bila sakit. Kalau kita demam, kita tak sihat, dia tak lama. Dia kadang sehari sampai 2 hari je dah okey, dah baik balik. Sebab nak kata kita sihat sentiasa, tidak. Nabi kita pun sebenarnya melalui Rasul dia kan, Nabi kita pun sakit. Tapi dalam seumur hayat Nabi, berapa kali Nabi sakit ataupun Nabi demam? Dalam seumur hayat Nabi, kalau berdasarkan Syama'il Muhammadiyah, Nabi hanya sakit 2 kali saja. Nabi hanya demam 2 kali saja dalam seumur hayat Nabi. Nabi jarang sangat sakit lah. Kalau kita sama hayat kita, mungkin banyak kali demam lah. Kalau kira demam, kita mungkin demam tak? Antara umur mula lahir sampailah kita, andai kata hayat kita umur 65 ke 70, mesti dah banyak kali dah kita demam ni. Sebab kita hidup pun zaman kita ni memang susah nak mencabar untuk menjaga kesihatan kita. Okey, baik. Jadi, antara peranan linzi terhadap sistem imun kita adalah, pertama, kita lihat pada polisakarida dalam linzi. Pelbagai kajian yang menunjukkan polisakarida makromolekul tadi yang ada dalam linzi ini mampu merangsang makrofages. Makrofag untuk menghasilkan sitokines. Sitokines ni berfungsi sebagai anti-tumor activity. Ha, Anti-tumor activity sangat penting lah. Benda tumor ni benda yang kita kata jarang, takkan dapat lah. Tapi sebenarnya kita tak tahu apakah benda asing yang masuk badan kita yang boleh menyebabkan sel kita dia tak sihat. Sel kita ni rupa bentuk dia pelik, aneh. Sel kita dia patutnya sel kita berkembang normal, tiba-tiba rupa bentuk dia pelik. Dia akan mudah untuk menjadi kanser ataupun tumor. Jadi sitokinis ni sangat penting untuk merencat atau membantukan perkembangan sel yang pelik, yang aneh jadi kanser. So itu penting. Kalau tak ada sitokinis ni, tuk-tuk tiba-tiba dapat kanser. Sedar-sedar dah stage 4 dah, stage 3. Sebab stage 1, stage 2 ni rahmat Allah Ta'ala lah. Kalau boleh tahu awal tu, memang satu, rahmat boleh cegah awal-awal. Tapi kalau terlambat, isi imun tak berapa bagus, maka susahlah, kena kerja lebih sikit. Ya, okay, jadi polisakarida ni tadi, dia adalah komponen kedua dalam linzi yang menguatkan sistem imun kita lah. Jadi Profesor Sheng Yuan Huang daripada Taiwan Yang Ming University, dia kata kalau ganoderma yang tulen, yang pure, yang asli mampu merangsang sistem imun kita untuk lebih efektif sehingga 9.8 kali. Kok ceritanya hampir 10 kali ganda boleh bantu sistem imun kita cepat untuk dikuatkan ataupun lebih kembali aktif untuk lebih untuk lebih bertindak lebih cekap dan efisien. Nampak tak fungsi berapa hebatnya fungsi linzi ni, derma, untuk merangsang sistem imun kita lebih lebih efektif, lebih aktif untuk melawan sel-sel kanser, melawan benda asing masuk badan kita. Berbeza kalau tak ambil linzi, kan? Okey. Antara komponen penting dalam sistem imun kita ialah dalam sel darah kita ni ada satu sel namanya sel pembunuh semula jadi. Dia ni adalah barisan hadapan pertama, macam polis duduk depan tu, yang fungsinya untuk melawan parasit, kuman, sel kanser yang baru dan sel-sel mutasi. Sel-sel kanser yang baru nak berkembang, sel-sel yang mutasi kerana radiasi. Kesemua ni kena musnahkan segera. Sebab kalau lambat, dia boleh mengebak ke tempat lain. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang kanser kan, orang kanser dah buat, dah ada kat sini, tiba dekat lain, dah ada dekat payudara, dia ada kat lain pula kat bawah pinggang. Tentu kan ada naik kat otak pula. Dia cepat sungguh dia bergerak. Sebab tu kena musnahkan segera. Dalam gambar kat depan ni yang ada yang gambar sel ni, ini rupa sebenar
NK cell, sel pembunuh semua jadi. Ini rupa dia. Kalau digunakan mikroskop yang zoom sangat dia sangat tinggi lah. Nampak macam ni rupa dia. Ya. Okey, baik. Okey, kajian juga dalam buku hijau kita ni, buku hijau kita ni, Profesor Da Cheng Dong daripada Taipei Medical University, sekumpulan orang dewasa diberi minum air panas yang mengandungi 2 gram ekstrak ganoderma daripada 40 gram ganoderma. Okey, 40 gram ganoderma ni banyak mana ni sebenarnya? 40 gram ganoderma ni lebih kurang sekitar 20 biji kapsul. Sekitar 20 kapsul. Selepas 2 minggu, peningkatan aktiviti sel pembunuh semua jadi. Nampak sistem imun ni dah berlaku peningkatan yang sangat baik. Daripada sakit jadi kembali normal. Ni anda kajian yang nampaklah penambahbaikan dalam sistem imun dia. Jabatan Kesihatan Taiwan pula. Jabatan Kesihatan Taiwan terdiri daripada 17 pakar merangkumi doktor, ahli kimia, pakar nutrisi dan pakar toksik telah menjalankan kajian keberkesanan linzi terhadap sistem imun. Kajian mendapati seseorang yang makan 4 biji kapsul lebih kurang dapat mempertingkatkan sistem imun untuk melawan kanser jika diambil dalam jangka masa yang panjang. Dos pengambilan yang betul sangat penting untuk keberkesanan. Baik, kenapa 4.3? Sebab kalau makan sebiji, makan 2 biji, makan 3 biji, dia tak nampak lagi combination tu ngam. Tak berapa efektif, tak nampak lagi, tak begitu macam signifikan. Panggil dalam kajian sebut signifikan, tak begitu signifikan. Tak kena lagi. Bila masuk kapsul yang keempat, kan, kapsul yang keempat lebih sikit kan, 4.31. Jadi baru nampaklah dia punya significant effect, kesan dia punya kesan yang penting pada imun tu. Oh, ini berbaloi. Ambil 4 biji nampak kesannya ada terhadap untuk melawan je kanser. Kalau ambil masa yang panjang. So tu kalau kita memang ada betul-betul peruntukan untuk jaga kesihatan kita, sebaik-baiknya kita boleh makan linzi ni, linzi YK ni ya. Linzi yang kajian ni linzi YK1 ni. Yang gambar ni YK1 yang 270 ni. Yang tu ya. Kalau kita boleh makan 4 biji sehari, kiranya 2 botol sebulan, RM570 sebulan ni. Kiranya sangat sangat bagus lah sebenarnya. Tapi kena amalkan duit yang sihat juga. Janganlah makan McD tapi makan linzi juga. Tak jadi kerja lah kita. Ya, sebab tak jaga tubuh badan kita. Tapi kita pula bawa masuk benda asing lagi. Tak kena. Dalam masa yang sama, gaya hidup yang sihat diamalkan. Apa faktor-faktor disebutkan tadi dijaga, dikawal seboleh-boleh, sebaik mungkin, semampu kita. Dan makan linzi ni insyaAllah. Kita boleh jaga kehidupan yang sihat dan kita boleh kurangkan penyakit. Kan? Kalau ada penyakit bahaya datang pun cepat sembuh dan sebagainya. Okey, baik. Banyak kan, 4 biji sehari. Baik. Penyakit SLE. Dalam buku hijau kita, muka surat 59, kajian dijalankan juga terhadap penyakit SLE. Penyakit SLE ni penyakit autoimun. Ya. Pada tahun 1987, Ning Shenglai, seorang pengkaji klinikal dan seorang perunding rheumatologis telah menjalankan kajian keberkesanan ganoderma linzi terhadap penyakit SLE. Dengan dana daripada Yayasan Pendidikan Mikrobiologi. Tempoh kajian dibuat ni selama setahun 6 bulan. Okay, jadi SLE ni sebenarnya penyakit autoimun di mana penyakit ini menyerang sistem badan sendiri. Sistem imun tu menyerang tisu badan sendiri. Dia serang organ sendiri, serang buah pinggang, serang otak, serang paru-paru, serang kulit kan. Dan salur darah sebagainya. Sehingga menyebabkan jadi radang. Orang tu sakit teruk lah. Kan? Dia sakit. Tu orang pesakit yang ada SLE ini rasa diri sakit lah. Sakit di seluruh tempat yang ada serangan. Jadi sampai ke hari ini, kalau dalam kajian, belum ada lagi penawar untuk menyelesaikan masalah ini. Tak ada lagi. Cuma yang ada ialah intervensi perubatan serta galakan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat pada orang yang asid ini. Tak ada lagi ubat. Cuma orang yang asid ini kena amalkan gaya hidup yang sihat. Cukup-cukup kena pantang makan. Kena gaya hidup yang sihat lah. Kena kurangkan tengok skrin, kena tidur cukup, kena aktiviti senaman, exercise cukup, makan makanan berkhasiat, kena amalkan gaya hidup yang sihat. Susah lah. Ya. Jadi kajian digunakan untuk orang yang ada penyakit SLE ini, maka dalam kajian menunjukkan bahawa kalau dimakan dalam dos yang rendah, low dose linzi, iaitu berapa banyak? Dimakan dalam lebih kurang 10 biji kapsul. Satu hari 10 biji kapsul, maka diamalkan dalam tempoh
bila diamalkan dalam tempoh berminggu, saya tak pasti, saya ingat dah. Maka didapati bahawa dia boleh sihat tanpa ada kesan kerosakan pada organnya. No damage observed. Tak nampak pun kerosakan pada liver, lung, pada hati, pada paru dan buah pinggang. Tak ada kerosakan. Ini kalau makan 10 biji sehari. Ya, kemudian kalau makan 20 biji sehari, apa jadi? Makan 20 biji sehari, maka pun sama. Dia punya kesan dia, potensi hayat dia lebih lebih lama. Lebih lama sebab sebenarnya makan untuk asid ini dia untuk memanjangkan hayat dia lah. Dia lebih sihat dan hayatnya lebih lebih panjang. Kini pada usia-usia yang meningkat ini, dia taklah merosot kesihatan dia. Dia masih boleh lagi, orang kata apa, boleh pergi ibadat lagi lah, boleh pergi haji lagi, boleh baca Quran lagi. Taklah duduk sakit saja, tak boleh beribadat di usia tua. Kan? Dia bila bila makan inzi cukup, maka dia masih lagi boleh menikmati kesihatan yang baik. Tu ayat lebih sesuai. Kemudian nak kata sembuh tak sembuh tu, wallahu alam. Tapi diceritakan boleh lagi untuk mengamalkan ke kualiti hidup yang baik, dan kesannya tidak ada kerosakan pada paru-paru, hati dan buah pinggang. Tapi tengok siapa yang berlaku sini, dos tu sangat penting. Dos dia sangat penting. Yang ni 10 biji, ni 20 biji. Kalau 4 biji memang tak cukup. Kan? Kena sampai 10 biji. Kan? Tetapi 20 biji ni kajian yang dibuat. Dan kalau yang guna steroid, yang ni ada juga damage pada liver, lung dan kidneys. Ada mild damage. Sebab tu kadang-kadang kalau ada juga doktor bagi steroid yang kadang dia di buatan hospital. Kan? Tapi kita tak mampu nak ambil linzi yang banyak sampai 20 biji. Maka pilihan kita boleh buat adalah linzi kos yang sangat tinggi. Kita boleh ambil dua-dua sekali. Sebab doktor Chen kata, kalau nak gabungkan dengan ubatan hospital pun bagus dengan makan linzi. Sebab apa? Pertama, kita boleh mempercepatkan kadar kesembuhan. Yang kedua, mengurangkan kos pengambilan pada linzi. Dan yang ketiga, mengurangkan kesan sampingan ubatan. Itu sangat penting. Kan? Orang yang kanser, ada kajian dalam buku hijau tersebut, orang yang kemoterapi, kan, kemoterapi kanser stage 3, stage 4, dia ada kesan sampingan dia. Susah nak tidur, loya, nak muntah-muntah. Tapi bila makan linzi dalam dos yang tinggi, 12 hingga 20 biji, dia tak rasa kesan sampingan tersebut. Dia boleh, selera makan masih ada, dan masih lagi boleh teruskan kehidupan dengan baik dalam tempoh rawatan tu. Tak ada rasa loya sebagainya. Okey. Jadi signifikan kajian ni, apa signifikan dia ialah, pertama, tidak ada kerosakan buah pinggang ditemui terhadap kumpulan yang mengambil ganoderma ni. Yang kedua, steroid memberi kesan terhadap buah pinggang jika diambil jangka masa yang panjang. Okey, sebab tu kalau nak tahu ada steroid atau tak ada steroid, kita boleh search sendiri lah. Ubat yang kita dapat ni, search dekat WebMD ke, di portal perubatan farmasi, tengok kandungan dia apa dia. Ada steroid ataupun tanya doktor sendiri pun beritahu. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, dengan dos yang tinggi, hayat pesakit dapat dianjakkan sehingga mencapai 80 hingga 100 tahun. Kalau orang yang ada memang penyakit kronik ni, di usia tua sebagainya, memang kadang orang kata apa, susah lah jangka hayat ni, kita tak boleh pasti, mungkin singkat kan. Tapi kalau mengambil linzi ni, boleh dianjarkan sikit lagi antara 80 hingga 100 tahun, kajian dia. Kemudian kajian Dr. Lai ini diterbitkan dalam jurnal perubatan British. Kajian Dr. Lai ni bukan sekadar kajian biasa-biasa, tetapi diterbitkan dalam jurnal medical British. Okay, baik. Kemudian, insyaAllah. Okey. Dan kajian ni dibentangkan sekali lagi dalam persidangan, conference pula dibentangkan, international conference Ganoderma di China dibentangkan pula. Maknanya memang orang diiktiraf, memang diketahui. Apa yang kita nampak sini adalah, tuan, linzi kita mendiang, kita tak dapat nafikan dalam fungsinya membantu untuk menjaga kesihatan kita. Kita memang kena apa? Kita perakui, kita terima. Dan kita tetap kena berusaha untuk mengaplikasikan linzi untuk menguatkan, untuk mengembalikan sistem imun kita, ataupun supaya kita boleh pastikan sistem pertahanan badan kita berada dalam keadaan yang terbaik. Yang terbaik, ya. Baik. Kesimpulannya ialah 80 hingga 90% penyakit dalam tubuh badan kita
manusia ni berkait rapat dengan imun sistem. Sebahagian besar penyakit dalam tubuh badan kita ni sebenarnya berkait rapat dengan sistem imun kita. Sebab apa? Sebab asal-asalnya kita lahir yang 20% 10% ni ialah penyakit keturunan yang kita tak tahu kan. Tapi asal-asal kita sihat, kita lahir itu sihat dah sihat. Sampai tiba-tiba kita besar, meningkat besar, dewasa, kita dapat penyakit. Ini faktor-faktor luaran. Luaran gaya hidup kita sendiri yang mengundang pada penyakit. Dan yang kedua, ganoderma memang terbukti menyelaraskan sistem imun kita untuk berada pada tahap yang optimum, sentiasa dalam keadaan bersedia, kan? Dia tidaklah ghalib, pasif, masuk penyakit pun tak sedar sakit ataupun terlebih aktif pula pun masalah. Jadi gangguan derma terbukti menyelaraskan sistem imun kita. Dan yang ketiga, patogen, benda asing seperti bakteria, virus, kuman dan sel kanser ini berubah-ubah sepanjang masa. Sebab kuman bakteria ni dia sentiasa beradaptasi. Dia berubah. Bila dia contohnya orang pertama yang ada masalah, contohnya masalah jangkitan kuman, bakteria, demam kan. Kemudian dia dijangkiti orang kedua, dijangkiti orang pertama. Dia berbeza. Sebab yang virus masuk pada orang pertama ni, host yang pertama, dia melawan dengan sistem imun kita. Dan dia pun beradaptasi. Dia pakai pistol tak kena tu, kau pakai senapang tak kena, dia pakai rocket launcher. Dia sentiasa berubah. Sistem imun kita pun berubah juga kawan. Tampaklah sistem imun kita menang, maka penyakit tadi berpindah pada orang kedua melalui apa? Bersin ke, air liur ke, peluh ke, serta sebagainya. Orang kedua ni lebih mencabar pula tugas dia. Jadi memang penyakit ni dia berubah. Berubah, dia secara mutasi. Itu change, sebab istilahnya mutasi sepanjang masa. Jadi yang hari ni mungkin tak sama dengan esok. Sebab tu bila sistem perubatan kita ni, sistem perubatan moden, dia tak sempat untuk mengadaptasi dengan perubahan uh, evolusi benda asing ni, bakteria ni. Bahkan kalau tengok contoh macam vaksin ataupun ubat, setahun kemudian baru ada. Lambat. Orang kena penyakit hari ni nak dapat setahun lagi tu, belum tentu lagi akan sihat, akan kronik dah. Sebab tu kalau yang paling terbaik sekali ialah Linzy Ganoderma membantu sistem imun kita untuk always sentiasa berada yang bersedia untuk menjadi pertahanan terawal tubuh badan kita. Sentiasa keadaan yang terbaik. Dia nak bagi sistem tubuh yang terbaik, tak lain tak bukan, kena makan linzi, amalkan gaya hidup yang sihat, supaya sentiasa bersedia terhadap sebarang kemungkinan. Begitu ya. Okey, baik. Dan yang kelima, terdapat banyak kajian saintifik yang berkualiti tinggi yang dilakukan terhadap linzi terhadap keberkesanan ini pada sistem imun kita. Banyak dah sebenarnya di luar sana orang buat kajian research terhadap linzi ni sebenarnya, terhadap keberkesanan dia pada sistem pertahanan badan, banyak. Dan banyak yang terbukti memang linzi kita mampu untuk menjadi anti tumor, anti kanser, menyelaraskan balik sistem imun kita supaya sentiasa mampu untuk melawan penyakit. Tahun 1997, Dr. Masao Hattori membentangkan penemuan beliau di Simposium Ganoderma Antarabangsa Jepun. Di Jepun, kajian beliau mendapati Ganoderma dapat merencat aktiviti virus HIV, mencegah pembiakan virus HIV, dan HIV menjadi stagnan. Stagnan ni maknanya apa? Dia tak berkembang, tak memburukkan keadaan. Dia terencat, dia akan duduk gitu je. Dia akan duduk gitu, dia tak akan membiak. Dia akan merencat pertumbuhan dia. Jadi ni antara kehebatan yang kita nampak bahawa kehebatan yang ada dalam linzi Ganoderma. Yang kita boleh belajar sesuatu lah. Okey, baik. Jadi, Alhamdulillah. Okay, terima kasih atas perhatian anda semua terhadap pembincangan saya pada malam ini. Jadi, sama-sama kita jaga sistem imun kita dan sebaik-baik kita amalkanlah untuk makan linzi dalam kehidupan seharian kita. Kalau tak mampu linzi yang 270 tu, makan yang jiaha ataupun jahe tablet. Walaupun kita rasa kita sihat. Sebagai persediaan tubuh badan kita supaya tak sakit. Tak sakit teruk nanti kan. Ataupun kalau tak mampu sangat, sekurang-kurangnya kopi kan, kopi. Dengan kita amalkan kopi, CEO kopi kita, dan kita buat plan wan kita, mana tahu kita ada rezeki, kita boleh makan linzi ataupun obat gigi kita kan. Dua-dua lah, CEO kopi dengan linzi kita, mudah-mudahan dapat membantu kita untuk menjaga kesihatan kita baik. Okey, boleh. Ini antara ilmu yang kita boleh dapat, kita boleh kongsi dengan
di luar sana tentang pentingnya menjaga kesihatan tubuh kita sebab terlalu banyak faktor di luar sana yang boleh menjejaskan kesihatan kita kalau kita tak jaga tubuh badan kita. Kita mungkin susah untuk menjaga di luar ni, susah ni. Kalau tengok tadi kan, takkan kita nak jaga faktor-faktor luar ni tak susah. Faktor seperti keselamatan makanan, radiasi ultra ungu, cuaca, isu kebersihan, keberatan penduduk, bekalan air bersih, toksik-toksik di luar sana susah. Ini benda yang susah kita nak kawal. Kita boleh kawal setakat kita mampu saja. Tetapi apa yang kita boleh kawal sebenarnya di diri kita. Yang ada di tangan kita ni, iaitu pemakanan kita, gaya hidup sihat kita. Kita makan linzi sebagainya. Itu yang kita boleh buat untuk jaga kesihatan kita. Okey, wallahualam, semoga bermanfaat. InsyaAllah, dan saya mohon maaf ada kekurangan. Saya serah kembali kepada MC kita Encik Naim, insyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah pada VM Ustaz Zaizat. Bagi saya memang maklumat itu lebih memang tepat lah. Cuma nak dipraktikkan dengan nak cuba nak terangkan pada yang nak ingin memahami bab kesihatan. Tapi kalau Ustaz tadi Ustaz tadi contoh dengan kereta kan perlu dalam kereta tu, dalam badan kita sama yang dalam kereta tu sendiri. Umpamanya macam darah, umpamanya buah pinggang, semua ada. Penapis berdarah, semua ada sebenarnya. Dia yang macam mana masuk, yang situ dah keluar. Okay. Untuk segi itulah. Tapi untuk kali ni rasanya perlu ada testimoni ke apa? Kalau selalunya ada testimoni, rasa macam tak lengkap Boleh, pula. Kalau boleh je Naim nak siapa-siapa siapa-siapa yang agak-agak nak sukarelawan ke, sukarela ke, bagi 1-2 minit ke, 2-3 minit ke, macam mana tu? Ada boleh. siapa yang berhajat ke? Kalau ada yang nak Ah, sampaikan, silakan. Ada masa pun. agak bagi masa sikit lah, masih banyak lagi masa rasanya. Syaizat pakai tak sampai 1 jam. Jadi ada dah masa. Ada ke? Tapi Ustaz tadi memang sampaikan memang mantap lah tu. Memang mantap. Memang Cuma sangat kita mantap. nak laksanakan untuk diri sendiri dan keluarga kita je. Kemampuan tu macam mana dengan kekuatan. Dengar Encik Ismail kata sangat berinformasi. Nak beli buku hijau boleh sangat. Memang ada dijual. Boleh je. Cuma dalam Jadi di sana upline saya sila tolong beli. agak-agak macam mana? Ada yang bersedia cerita sikit ke pengalaman menggunakan produk Lindsay? Anda dah tahu kok yang ingin bercerita ke untuk sebelum kita pergi seterusnya. Tapi benda ni bidang terjunnya lah kan. Tak ada Anissa ke? Anissa? Syarifah Syahili? Ismail ke? Kalau nak share sikit pengalaman menggunakan produk Shongho. Lin ke Lin? Dia ada lain tak tu? Kadang-kadang dia putus lain kalau kat sana. Yelah. Nizam ke? Ada latest news ke? Ada maklumat-maklumat yang terkini ke? Ada kan? Terbaru ke? Ada. Tak ada. Semuanya. Ni Alisa? Ada tak? Tak ada. Okeylah kalau tak ada. So kita boleh ke part seterusnya.